Alhamdulillah, kita terus dengan video yang kedua. Baik, untuk video ini kita nak baca dan hayati intisari surah Al-Qad. Intisari iaitu kandungan surah Al-Qad. Surah Al-Qad menjelaskan keistimewaan malam Lailatul Qadr. Antara keistimewaannya ialah, apa keistimewaan atau kelebihannya, iaitu yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran kali pertama pada malam Lailatul Qadr. Itu kali pertama Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Allah menyuruh manusia menghayati kebesaran malam Lailatul Qadr. Allah perintahkan kita supaya kita menghayati. Menghayati dengan cara macam mana? Kita melakukan kebaikan. Dan kita menghayati kelebihan malam Lailatul Qadr. Baik, seterusnya, pahala amalan ibadah pada malam Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Itu diterangkan di dalam surah Al-Qad tadi. Amalan ibadah pada malam Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Seterusnya, para malaikat turun mengelilingi majlis ilmu sebagai tanda penghormatan kepada pencinta ilmu. Diceritakan dalam surah Al-Qad itu. Allah memerintahkan para malaikat turun mengatur urusan hidup manusia. Pada malam tersebut, Allah memerintahkan para malaikat untuk turun mengatur urusan hidup manusia. Seterusnya, kesejahteraan dan keberkatan malam Lailatul Qadr berterusan sehingga terbit fajar. Terbit fajar ini maksudnya kalau kamu dah solat subuh tu, itu dah, maksudnya dah terbit fajar. Okey. Baik. Kelebihan, info tambahan, kelebihan malam Lailatul Qadr dijelaskan dalam hadis Nabi. Hadis Nabi pun ada. Apa kata Nabi? Lailatul Qadri fi asharil bawaqi. Man qamahunna batighai hasibtahunna. Fa inna Allah yaghfiru lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar. Riwahul Bukhari. Maksudnya, Lailatul Qadr berlaku pada malam 10 malam terakhir. Sesiapa yang memakmurkan malamnya dengan penuh kesungguhan, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang lepas dan yang akan datang. Jadi, kalau kita nak mencari malam keberkatan tersebut, malam Lailatul Qadr, ia terletak pada malam ke-10 terakhir bulan Ramadan. Jadi, usahalah kita. Kenapa kelebihannya sangat luar biasa? Kerana Allah akan mengampunkan segala dosa yang lepas dan yang akan datang. Jadi itu ialah kelebihan malam Lailatul Qadr yang diceritakan dalam hadis Nabi. Jadi kita mesti berusaha untuk meningkatkan ibadah pada bulan Ramadan. Sentiasalah kita berusaha. Makin nak hujung Ramadan, makin kita tingkatkan. InsyaAllah dah tak lama dah untuk kita sambut Ramadan. Lagi 3 bulan lagi. Okey. Baik. Seterusnya, dia suruh kita fikirkan dan hayati pengajaran surah Al-Qadr. Apa pengajarannya? Pengajaran surah Al-Qadr yang pertama, gandakan ibadah pada bulan Ramadan, terutama pada 10 malam terakhir. Itu pengajaran daripada surah. Seterusnya, Allah merahsiakan kedatangan malam ini supaya manusia sentiasa beribadah dengan istiqamah. Allah rahsiakan bila 10 malam terakhir, tapi waktu bila Allah tak nyatakan. Supaya apa? Manusia sentiasa berusaha istiqamah tanpa memikirkan malam Lailatul Qadr semata-mata. Okey, seterusnya, ibadah sunat pada bulan Ramadan harus diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Jadi pada bulan Ramadan itu, dengan ada kelebihan itu untuk mendorong manusia buat ibadah banyak-banyak. Jadi bila ibadah dah tamat bulan puasa, jadi manusia itu akan melakukan ibadah tersebut di luar pada waktu bulan Ramadan. Okey.
Yang keempat, amalan menghayati isi kandungan Al-Quran akan dapat meningkatkan ketakwaan. Jadi kita mestilah bukan setakat membaca, kita mestilah menghayati isi kandungan Al-Quran. Maksudnya kena faham maksudnya. Barulah akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kelima, sentiasa bermuhasabah diri agar amalan ibadah kita dapat dipertingkatkan. Kita mestilah bermuhasabah. Duduk saja, kamu fikir sejauh mana ibadah kita. Itu maksudnya muhasabah. Kita menghitung apa yang dah perkara baik yang kita buat, apa perkara buruk yang kita dah buat. Itu muhasabah diri. Dan yang terakhir, bersyukur dengan nikmat Lailatul Qadar. Jadi kita kena bersyukur kerana Allah jadikan satu malam Lailatul Qadar itu untuk kita menyucikan diri kita. Andai kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Itu sahaja yang Ustaz akan sampaikan. InsyaAllah Ustaz harap kamu akan lebih peka dalam kehidupan seharian kamu. Okey. Jadi di sini dia ajak kita supaya perhatikan dan amalkan. Okey. Berusaha mendapatkan keberkatan Lailatul Qadar. Kita mesti berusaha. Sebagai contoh dalam gambar ini, apa katanya? Ibunya masa bulan Ramadan, ibu dia mengaji, ayahnya pergi pergi masjid untuk solat tarawih. Jadi maknya lepas dah ngaji, maknya solat lagi. Jadi adik bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapakah pada malam tadi saya lihat ayah dan abang pergi ke masjid hingga pagi? Ibu pula solat tengah malam dan kakak membaca Al-Quran lebih lama daripada biasa." Jadi, kata ibunya, sesiapa yang memakmurkan 10 malam terakhir, iaitu pada bulan Ramadan, Allah akan mengampunkan segala dosanya yang lepas dan yang akan datang. Okey, baik. Rumusannya, Lailatul Qadar merupakan anugerah tidak ternilai daripada Allah pada bulan Ramadan. Malam ini juga merupakan malam kesyukuran, keberkatan dan kenikmatan. Hadis Nabi ada menyebut, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Itu saja yang Ustaz nak sampaikan kepada kamu. Saya harap kamu faham apa yang Ustaz beritahu dan Ustaz kongsikan di dalam video ini, insya-Allah. Jadi latihan kamu mudah sahaja, aktiviti. Nanti kamu ada modul kamu buat berkaitan dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Okey. Yang bahagian nota kamu tampal dalam buku latihan dan kemudian kamu jawab soalan bagi berkaitan dengan Lailatul Qadar tersebut, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.